النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan barang yang diketahuinya, nascaya memberi pusaka Allah Ta'ala akan dia, akan ilmu yang tiada diketahuinya. Ya, mana ilmu dikata ilmu laduni. yakni ilmu yang terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang direct atau nabi. Bila dapat, bila berlakunya pembersihan ya dalam qalbi dia, atau nak bukakan makrifat yang khassah, ya, makrifat yang khassah. Terus mana atau nabi tanpa berlaku maknanya pengajian seperti biasa ni, ya. Kita ni jangan cara ta'alum, dan jangan ada mukasyafah. Allah. Ini barang siapa mengamalkan barang yang diketahuinya, nascaya memberi pesaka Allah Ta'ala akan dia, ya, akan ilmu yang tiada diketahui. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini nas Quran terus, wattaqullah, dan takuti oleh kamu akan Allah, zahir dan batin kamu. Nah, saya ia mengajar kamu daripada ilmu, daripada hadratnya, iaitulah ilmu laduni. Allah. Dan kata Ibn Raslan rahimallahu ta'ala dalam hikamnya, al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilm, wal ilmu tariqul ma'rifah wal ma'rifah tariqul kasab wal kashf, ya, tariqul kashfi wal kashfu tariqul fana. Itu susunan dia. Al-ilmu, al-ilmu syariah, ilmu syariat dipanggil tariqul amal, iaitulah ilmu usuluddin, ya, menjadi pancang ataupun sebagai umbi, akar umbi, foundation dia. Kalau tak ada ni rosak pokok, kalau tak ada rosak, kalau rosak akar dia, ya, jawab di pokok tu tak, jangan diharapkan apa buah, tunggu meranting saja. Kalau sekiranya akar dia, usul dia telah rosak, sebab usul dia penting. Kemudian ilmu fiqh, perkembangan, ya, kalau kita ibarat, ya, pokok tu punya apa, pokok dahan ranting dia cantik, itu ilmu syariat, ilmu fiqh. Jalan menyampaikan kepada mengamalkan ilmu tariqah. Sebab tu kalau tidak ada ilmu, dia tak ada jalan. Yang kata tak payah belajar tarik zikir, itu semua mengarut. Itu semua ajaran mengarut. Itu yang merosak. Rosaknya nama-nama tarekat tu sini ni, puak-puak ni, puak-puak yang jenis pemalas. Pemalas apa? Pemalas belajar. Dia tak nak cari ilmu, wah, dia tarik je, lepas tu mengakulah dapat itu, dapat ini, macam-macam. Ya, kadang-kadang mengarut pun ada macam-macam. Sebab dia mesti ada ilmu. Tak ada ilmu dia bahaya. Ya, sebab ilmu ulama-ulama besar dan sekarang kitab besar ni buat apa? Justru kita faham, jangan membawa amalan tanpa ilmu. Ya, ilmu tu dipanggil imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal, amal tu tabi', mana pengikut. Maka kalau kata semayang, dia seterusnya ada innama ju'ilal imam liyutamma, dijadikan imam untuk diikut. Maka kalau ilmu dengan amal, Rasulullah letakkan ilmu itu sebagai imam, amal sebagai makmum. Bermakna kita jangan buat melainkan apa yang mutabik. Mutabik mana sejajar dengan ilmu. Nak buat tengok ilmu sah tak, segi pandangan syarak sah, jalan. Kalau tak sah, berhenti itu. Jadi ilmu syariat itu sebagai usuluddin, ilmu fiqh itu jalan. Dia panggil tariqul amal.
jalan menyampaikan kepada mengamalkan ilmu tariqah. Bermakna kalau tak ada, dia tak ada jalan dia senyap, iaitu ilmu tasawuf. Dan ada mengamalkan ilmu tariqah itu jalan menyampaikan pada hakikat, yakni ilmu ladunni, ilmu yang terus direct daripada Allah SWT. Ya. Sebab ulama yang dapat ilmu ladunni, dia boleh kata kau kumpullah sebanyak mana ulama pun untuk berdebat menjatuhkan ilmu yang aku dapat wala sedikit pun kamu tak akan mampu. Sebab apa? Sebab aku ambil terus dari dia. Kalau ambil daripada orang kan kita boleh bahas sanad lagi tu gini. Aku ambil terus dari dia, nak lawan apa? Ya. Tu ahli makrifat yang sebenar di kalam tadi. Akhadhu min ladunillah. Aku mengambil daripada Allah Taala tu. Dan adalah makrifat akan hakikat diri itu jalan menyampaikan kepada ilmu mukasyafah. Yakni ilmu yang membuka akan makrifat akan Tuhannya. Dan adalah ilmu mukasyafah, mana ilmu yang terbuka kalbi dia tu. Dia ada ilmu juga yang pakai akal dia, kalbi tak terbuka lagi dan ya, kalau ilmu Surudin peringkat awam. Ya. Dia tahu akal hujah dengan dalil. Lepas tu dia lalai sebab kalbi dia tak menangkap lagi. Kalbi dia masih jauh. Di mukasyafah dibukakan kalbi, menyampaikan kepada makrifat akan dirinya. Dan fana segala alam ini jalan menyampaikan kepada ma'rifatullah. Wal kashfu tariqul fana. Mana bila fana lenyap tu dia kata ya, as-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan berlaku melainkan lepas dia fana lenyap. Sama lenyap maknanya dalam kalbi kita tidak ada yang lain melainkan dia. Kalbi jasad yang biasa dan kalbi yang nak pakai sebab dia layak menangkap segala rahsia-rahsia pembukaan futuhat di alam yang lain. Dan inilah sehingga ma'rifatullah, dan dengan dialah menguatkan mahabbatullah. Bila dia kenal, sungguh kenal, lagi kuat dia kenal, lagi kuat dia kasih, lagi dekat pengenalan dia, lagi dekat kasih dan cinta dia kepada Allah Ta'ala, lagi terang pengenalan dia, lagi terang makrifat dia, dan lagi terang mahabbah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian satu lagi faslun fi bayani alamat mahabbatillah. Ya, dulu dia kena ceritakan benda yang apa? Taqwiyah, yang menguatkan. Ya, kemudian disebutkan sini pula alamat tanda-tanda. Ya, ta'rif diberikan, kemudian benda yang menguatkan dia, benda sini tanda dia. Nak tengok kita ni ada tak mahabbah kita? Berapa persen darajat mahabbah kita? Kena cek tu. Ini satu pasal menyatakan alamah, mana tanda kasih hamba akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya alamat, mana tanda orang yang kasih akan Allah Ta'ala amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dia ada 10 alamat. Nanti tengok 10 alamat tu ada tak kat kita ni? Ya, ada 10 alamat. Yang pertama, kasih ia akan mati. Ni cerita mati dia terpanjat. Oh, cerita mati pula dia tu. Orang nak hidup lagi. Cerita mati dia takut dan. Mana kasih ia akan mati. Jangan minta mati. Minta mati tak disuruh dan kasih. Apa mana kasih? Dia standby, seronok. Sebab apa dia seronok? Bila mati saja kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat. Rasul kat mana semua dah tak ada. Satu orang rasul boleh tak ada lagi atas dunia. Ya, seafdal makhluk dah balik. Semua dah balik. Ya, apa lagi nak tunggu kan? Ya, guru-guru hebat kita pun semua, wali-wali, imam-imam tariqah semua dah balik, hebat-hebat semua. Ya, penghulu, Sadatul Sufia semua dah balik, yang tinggal di kota-kota ini. Ya, habis kita seronok dengan yang mana? Kalau kata kau seronok dengan dia, kenapa kau tak nak pergi jumpa? Dia maksud minta jangan. Ya, minta kematian tu tak payah minta, sebab kita selagi ada nyawa, kita lagi boleh meningkatkan amal saleh, lagi memperbanyakkan amal saleh. Tapi nisbah kata nak liqa, nak bertemu, kena balik dulu. Kalau tak balik macam mana nak jumpa? Habis. Diketahui ilmu alamat, kasih akan taklah. Maknanya apa? Kasih ia akan kematian. Maknanya dia seronok kalau dia berpisah daripada dunia ni, sebab dia akan berjumpa dengan kekasih. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim tu kan?
Mendapat ia akan kekasih. Mati itu untuk apa? Itu sebab dia seronok. Nisbah kepada dia yakin akan bertemu dengan kekasihnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan mati dapat ia musyahadah akan Tuhannya, ya. Dengan mati dia akan dapat terus nikmat paling besar, musyahadah, syuhud akan Allah dengan mata kepala terus. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa kasih akan mati, mana tu mana liqa Allah, bertemu Allah Ta'ala, kerana mendapat ia akan Allah Ta'ala. Nisbah itu jawab dia nasai kasih oleh Allah, mendapat akan dia. Mana Allah Ta'ala pun kasih kedatangan orang-orang yang sedemikian, kematian dia amat tinggi. Kita kasih pada mati tak nak mati pun mati ke. Dia bersiap bagi mati, dia mati. Dia tak bersiap, mati. Dia ingat ke mati, dia mati. Dia buat-buat tak ingat, mati. Ya, jangan sebut-sebut dah, mampu juga tuan. Mati juga, tak ada ke mana nak pergi. Mati tetap sampai, dan dia bukan jauh, makin dekat. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin hampir. Ya, makin hampir sehari demi sehari usia kita sudah kurang kan, maka bersiaplah kita dengan persiapan. Orang nak pergi satu tempat, dia nak pergi mana? Pergi umrah, dia nak pergi haji, pergi Mekah ke, ya, seminggu lagi. Makin hari dia makin bersiap ke, atau makin hari dia makin buat tak ingat. Makin bersiap dia tengok apa siap. Dekat lagi, ke pasport aku dah siap semua dah. Mana makin dekat makin dia memberi pemantauan. Jangan ada benda penting yang tertinggal kan, kacau. Begitulah kita. Ya, pasport nak balik sana paling besar pun kan, nak selamat al-imanus sahihah. Ya, imanus sahih. Aqidatus sahihah. Kalau tak ada tu habis, pasport habis. Orang kafir akidah dia tak betul, habis dah jawab dia, tak selamat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, jadi iman tu yang paling penting, adalah akidah. Kemudian disusuli pula dengan maknanya tampalan-tampalan perhiasan amal-amal saleh dan kemuncak makrifat yang paling tinggi dengan Allah Ta'ala, supaya menaikkan martabat dia di sana. Dan kata Sufyan As-Sauri dan Bishr Al-Hafi rahimahumullah ta'ala, la yakrahul mautu illa al-murib li'anna al-habiba ala kulli halin la yakrahu liqa'a habibih. Tiada benci akan mati melainkan orang yang syak akan kekasih akan Ta'ala. Mana seolah dia syak dengan Tuhan, ya, dah tahu nak liqa' dia kena balik dengan kematian, apa lagi mana kedatangan kematian dia seronok dirasakan, ya. Kerana orang yang kasih atas sekalian kelakuan, tiada ia benci akan berdapat kekasihnya. Kekasih, dia nak jumpa kekasih tak? Nak jumpa kekasih, kena tinggalkan dunia dulu. Kena balik menghadap Allah Ta'ala di sana. Kita tengok diri kita. Dengan kematian dia bersiap tak? Atau dia buat-buat macam tak lupa, watak-wasan, atau langsung tak ambil pot. Tak ada lagi. Perbincangan kematian belum ada lagi dalam senarai pemikirannya. Berat kerja. Ya, kematian ni tak masuk lagi dalam kepala dia. Yang dipikir nak longgokkan harta dunia. Nak bersedap, yang dipikir nak selesa harta dunia. Ya, sedangkan dunia sementara makin dekat. Dunia zahibah, dia pergi makin hari makin kurang-kurang. Sedangkan yang kita menghadap depan ni ialah dia. Maka yang depan ni lah yang kita kena. Sebab tu orang yang bijak, orang yang menyiapkan masa depan dia. Mana masa depan kita? Akhirat, bukan dunia. Dunia bukan masa depan kita. Kita berada di hari Selasa. Adakah hari Selasa itu masa depan? Bukan, hari Rabu. Hari Rabu, hari Khamis itu masa depan kita. Bagaimana kita sekarang ada hari dunia, maka masa depan kita hari akhirat. Itu maksudnya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, waqad syaratallahu ta'ala li haqiqati sidq bil hub al-qatru fi sabilillah haitsu qalu inna nuhibbullah faja'ala al-qatla fi sabilillah wa talaba asy-syahada alamatahu faqala Allah ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Artinya sesungguhnya telah mensyaratkan Allah Ta'ala bagi hakikat benar, hakikatus sidq, orang yang duduk betul-betul dalam makam siddiq, di dalam berkata, dalam kasih akan Ta'ala, siddiq dia akan apa dia? Mensyaratkan
bagi hakikat benar di dalam kasih akan ta'ala itu akan mati. Dikasih mati apa? Mati dibunuh dalam perang sabil, diminta Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautih syuhada. Ya Allah, hidupkan kami sebagai hidup para ulama dan matikan kami sebagai mati syuhada. Itu doa yang sentiasa dibaca. Mana pun banyak baca doa tu. Doa para ulama, doa besar. Hidup sebagai hidup para ulama. Kemudian dia baca doa tu, lepas tu dia lawan ulama. Ni orang gila kan. Dia baca doa tu, lepas tu ulama berjuang dilawan ulama. Ni apa kerja? Ulama dalam negara Islam pula dihentam macam-macam. Baca doa ni panggil apa ni? Lebih teruk dia kakak tua baca morning, gua malam pun gua morning. Dia tak faham apa yang diminta. Satu, kemudian minta mati syahid. Syahid kena berjuang, kalau tak berjuang pada jalan Tuhan, syahidnya itu maknanya. Jadi maknanya minta biar kena dengan cara apa yang kita minta. Minta maknanya hidup sebagai hidup ulama, mati sebagai syuhada, mati yang terbaik. Allah. Dan sungguhnya telah mensyaratkan Allah Ta'ala bagi hakikat benar dalam kasih akan Allah itu akan mati dibunuh dalam perang sabil. Sekira-kira berkata mereka itu bahawa sesungguhnya kami kasih akan Allah, maka menjadikan oleh Allah Ta'ala mati dalam perang sabilillah, perang sabilillah, dan menuntut akan mati dalam perang sabilillah itu jadi alamatnya, alamat kasih ke Tuhan. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa mati kemudian tak ada niat nak mati syahid pada jalan Tuhan, maka mati dia sebagai bangkai jahiliyah. Buat kena ada dalam hati kita. Sebab mati mesti mati. Dia berjuang mati, tak berjuang pun dia mati. Mati tak, pilih jalan yang terbaik. Mati dalam perjuangan Islam, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Sama ada perjuangan luar atau perjuangan dalam. Kita melawan nafsu pun perjuangan juga, jihadun nafs. Jadi maknanya sentiasa ada itu, supaya kita bersiap mati pada jalan dia. Itu mati yang terbaik. Kemudian berkata mereka bahawa sungguhnya kami kasih akan Allah Ta'ala, maka menjadikan oleh Ta'ala mati di dalam perang sabil dan menuntut akan mati dalam perang sabil jadi alamat. Alamat mana? Tanda kasih. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Surah Saf ayat 4. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang mati dibunuh dalam perang sabil padahal ia bersaf. Mana orang yang mati dalam mempertahankan agama Allah, syahid, itu mana orang itu mendapat kasih sayang Tuhan. Itu di antara tanda tu. Tapi kalau berjuang dia takut mati, itu belum masuk lain-lain dan dia tak berkenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan meloncat, dia nak pergi cepat intannya. Dan kata Imam Buaiti, ni antara anak murid kanan Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Buaiti, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi dan Al-Muzanni. Itu 4 ulama besar ni Imam Syafi'iyah yang bertanggungjawab menyebarluaskan mazhab Imam Al-Syafi'i. Ini di antara dia, Imam Al-Buaiti. Dia kata setengah orang yang zahid ni, dia kata atuhibbul mautah, mu kasih mati tak, dia kata. Faka'annahu tawaqqafa faqala law kunta sadikan la ahbabtahu. Jadi Imam Buaiti kata, Imam Buaiti rahimahullah ta'ala bagi setengah daripada orang yang zahid, dia jumpa orang-orang zahid, dia tanya tu, adakah engkau kasih akan mati? Maka seolah-olah ia berhenti daripada menjawab, senyap semua. Maka berkata Imam Buaiti rahimahullah ta'ala, jikalau kasih engkau akan Allah sebenar-benar kasih, nasai kasih engkau akan mati, semua dah bertemu Tuhan kena mati. Mana kekasih tak nak jumpa kekasih? Maka syarat nak balik mana kena mati dulu. Mana tinggalkan dunia ni. Kita tinggalkan dunia ni, nisbah nak berjumpa kekasih. Itu mati temu dia. Dan yang kata kunjaklah mati, cepatlah mati. Sebab apa? Tak tahan dia dua aku derita atau mati lagi baik. Itu teruk. Dia susah je minta mati. Dia tak tahu sana lagi tu lagi besar betul. Dia nampak neraka lagi melaung. Sebab pernah di antara sahabat ada begitu.
Dia tekanan sikit, Rasulullah doakan saya mati. Rasulullah kata jangan. Ya, kalau nak minta pun minta cara berkait. Allahumma ahyini ma kanatil mamatu khairan wa amitni ma kanatil mamat khairan li. Atau kalau minta ramai, Allahumma ahyina ma kanatil mamatu khairan. Ya Allah, mati hidupkan aku selama hidup terbaik bagiku. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan kami selama mati hidup terbaik bagi kami. Ya, wa amitna, dan matikan kami makanatil hayat makanatil mamatu khairan. Khairan maknanya selama mati terbaik, matilah. Jadi kalau pun nak mati pun minta mati yang terbaik, bukan minta mati itu je. minta mati kan, mati dalam keadaan tak elok, lagi kacau, lagi sengsara besar azab di sana. Kemudian maka baca olehmu firman Allah Ta'ala, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Maka cita-cita oleh kamu akan mati jika ada kamu itu benar kasih akan Allah Ta'ala. Itu yang tanda pertama. Makna cita-cita dia apa? Dia basrat cepat nak balik menghadap Tuhan. Ya. Makna kau sebutkan kematian tu apa? Dia seronok, bukan dia takut. Dia sudut apa ke seronok? Sudut nak menghadap kekasih. Tapi kadang takut tu rasa sebab rasa-rasa dia sudut lain pula, sudut amal takut tak cukup lagi. Dia takut di sudut tak cukup. Tapi dari sudut bertemu, itu sangat-sangat diharapkan. Itu alamat yang benar, 10 ada itu. Dan alamat yang kedua, melebihkan barang yang dikasih Allah Ta'ala atas yang dikasih oleh zahir dan batin, menjauhkan segala hawa nafsu dan sentiasa melazimkan berbuat taat. Itu tanda dikasih kepada Allah Ta'ala. Ini tanda yang kedua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim.